idea feedback, kita mengalukan untuk memberikan komen anda ataupun pandangan anda dalam melalui proses ataupun platform yang telah disediakan oleh pihak DBP. So dalam kandungan ini, kita terdapat dua delay, iaitu delay pertama iaitu mengantungi strategi pembangunan keseluruhan rancangan tempatan termasuk hala tuju dan keutamaan pelancangan yang dicadangkan dalam rancangan ini. Dan kedua, jadi dua iaitu merupakan ataupun mengantungi kantungan seperti kantungan kawalan pembangunan dan keperluan-keperluan untuk proses kelulusan kebenaran merancang seperti yang dinyatakan ataupun diperuntukkan dalam bahagian seksyen 4 atau 1.2. Okey, ya, sorry, minta maaf. Okey, untuk penyediaan rancangan tempatan ini, ia adalah seperti yang ditakluk dalam penyediaan Akta 172, di mana dia menyatakan rancangan tempatan ini perlu disediakan untuk berdasarkan sempadan pentadbiran pihak berkuasa tempatan yang telah diwata seperti yang mana dalam rancangan proses penyediaan rancangan tempatan ini kami menyediakan rancangan ini adalah berdasarkan kawasan pentadbiran NPBP seperti yang telah di-color warna kuning dalam slide ini. So inilah kawasan adalah yang telah diwata dalam sebagai kawasan pentadbiran NPBP, di mana dia tidak mengantungi kawasan tampakan laut seperti yang di bawah tanggungjawab pihak pengalah negeri, iaitu pengalah Plan Malaysia Negeri Pulau Pinang. Okey, kawasan ini melibatkan sejumlah 307.74 square kilometer, iaitu meliputi kawasan daerah Timur Laut dan daerah Barat Daya, dan kawasan ini meliputi sejumlah 794,313 penduduk pada tahun 2000. So ini adalah informasi maklumat adalah berdasarkan daripada panjang penduduk yang terkini daripada pihak perangkaan Malaysia seperti yang telah dipublish dalam laman web Jabatan Perangkaan Malaysia. So berdasarkan jumlah penduduk ini yang melanggungi 45.64% penduduk daripada keseluruhan negeri Pulau Pinang. Dan berdasarkan penduduk tersebut, di mana kita mendapati hampir 556.55675 penduduk adalah beradakan di kawasan Timur Laut, dan remaining penduduk iaitu 20237.348 penduduk adalah beradakan di kawasan Barat Daya. So ini adalah penduduk yang disebilah in the surrounding island. Nah, seterusnya kita akan tentangkan visi dan rancangan tempatan ini. Untuk sesi ini kita telah mengadakan beberapa sesi dengan pihak NGO, NPPK dengan penduduk ataupun ahli majlis ESCO dengan YBYB. Dalam proses ini kita telah bersetuju, kita ingin menghasilkan satu visi kepada rancangan ini. So visi ini adalah menjadikan kawasan rancangan tempatan Pulau Pinang bahagian pulau sebagai kawasan bandaraya yang pintar, hijau dan harmonis sehingga tahun 2030. So visi ini adalah menitik berat pembangunan fizikal yang dinamik, berkualiti, mampan dan seimbang dengan persekitaran yang sihat dan selamat bagi mewujudkan satu komuniti yang sejahtera dan berdaya huni.
So berdasarkan visi tersebut, terdapat beberapa sasaran telah diadakan untuk mencapai hasrat tersebut. Pertamanya kita boleh melihat dari segi penduduk, dari segi penduduk dalam sasaran rancangan tempatan ini kita mensasarkan untuk mencapai sekurang-kurangnya 1 juta penduduk menjelang tahun 2030. Ini sasaran ini adalah selaras kepada rancangan struktur negeri Pulau Pinang yang seperti yang telah diwatakan pada tahun 2020, dan berdasarkan tersebut kita juga mensasarkan dari segi aspek ekonomi ataupun tangan ekonomi, di mana kita ingin mengekalkan status pandan global seperti yang telah dicadangkan oleh rancangan visi negara, di mana Bandaraya Raya Georgetown merupakan salah satu pandan global di Malaysia, dan selain itu kita juga ingin mencapai jumlah kedatangan pelancong sehingga tahun 2030 iaitu sejumlah 7.7 million penduduk secara keseluruhan pada tahun 2030. Manakala dari segi aspek infrastruktur tambang awam, di mana kita ingin mencapai 100 megapiksel sehingga 1 gig ataupun lebih menjelang tahun 2030, dan manakala bagi rangkaian rel awam kita ingin mencapai ataupun mensasarkan untuk mensiap bina LRT paling lepas menjelang tahun 2030, dan manakala untuk mod perkongsian kita adalah mensasarkan untuk mencapai 40% bagi pengangkutan awam dan 60% bagi kenderaan persendirian pada tahun 2030. Bagi aspek daya huni dan ruang hijau, kita ingin mensasarkan sebanyak 35% dan 30 sehingga 40% kawasan keseluruhan di pulau ini adalah dikekas sebagai kawasan hutan ataupun kawasan hijau, manakala kita ingin mensasarkan 27,100 unit penyediaan rumah mampu milik menjelang tahun 2030, dan kita juga mensasarkan 2 hektar untuk 100 penduduk menjelang tahun 2000 bagi ruang hijau dan rekreasi di sekitar pulau. Manakala untuk pengiktirafan Bandaraya Daya Huni tak mampan, kita ingin mencapai kedudukan 10 ke atas dalam indeks daya huni Malaysia, iaitu IDAM seperti yang telah diperkenalkan pada tahun ini, bulan Jun tahun ini. So kita ingin berpartisipasi ataupun untuk mencapai kedudukan 10 ke atas di Malaysia ini. Manakala untuk pembangunan bandar dan komuniti bandar karbon, kita ingin mencapai 70% sasaran kita semula pada tahun 2030, dan seterusnya kita ingin mengadakan 2 ataupun lebih tapak yang berkaitan kepada pembangunan bandar ataupun komuniti rendah karbon dan projek pembaharuan semula bandar yang dilaksanakan menjelang tahun 2030. Okey, bagi untuk visi ini mencapai visi sebagai Bandaraya Pintar dan Hijau, Bandar Hijau dan Harmoni menjelang tahun 2030, beberapa aspek kita telah menitik berat, iaitu melengkapkan asas hidup masyarakat tempatan dan dapat menunjukkan komuniti yang sejahtera, berdaya huni dan berdaya tahan bagi asas hidup seperti pekerjaan, makanan, keselamatan dan perumahan, kesaling hubungan, biada, keselesaan komuniti adalah pentinglah untuk melangkah rancangan bagi kawasan rancangan tempatan ini. So, terdapat 8 aspek yang kita telah diambil kira ataupun memberi perkenaan, iaitu pertama adalah kita ingin mengadakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berterusan dan berdaya tahan. Kedua adalah menggalakkan pembangunan aktiviti pertanian termasuk perikanan untuk menjaminkan jaminan makanan tempatan. Ketiga adalah akses kepada perumahan kerana rumah merupakan akses keperluan utama. Keempat adalah pengujutan persekitaran kejilanan yang berdaya huni. Kelima adalah rangkaian
perhubungan yang lengkap dan cekap. Keenam adalah pembangunan infrastruktur yang mampan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dan menjaminkan kesejahteraan komuniti. Ketujuh, pemeliharaan dan memelihara akses semula jadi dan warisan kerana ia merupakan akses yang penting ataupun kepada kawasan kerja ini. Dan akhirnya untuk meningkatkan kesetiaan terhadap perubahan iklim dan bencana. Okey, untuk visi dalam sini seperti yang dimaklumkan tadi, kita terdapat satu visi dan dengan itu kita memperkenalkan 7 keutamaan pelancongan dalam ketujuh keutamaan pelancongan ini seperti yang dinyatakan dalam slide ini, iaitu pertama adalah pusat pekerjaan dan kawasan potensi pelaburan, kedua adalah perubahan dan kejalanan, ketiga adalah mobiliti dan berangkutan, keempat adalah alam sekitar dan khidmat ekosistem, kelima adalah risiko bencana, keenam adalah warisan dan identiti bandar, dan tujuh adalah infrastruktur dan utiliti. So, kebanyakan kesemua 7 keutamaan ini yang mempunyai 58 tindakan yang telah dicanangkan. So, dengan itu saya mengizinkan saya untuk meneruskan pembentangan saya dengan yang lebih teliti mengenai 7 keutamaan pelancongan ini dan 58 tindakan ini. Pertama adalah keutamaan pelancongan satu, iaitu pusat pekerjaan dan kawasan potensi pekerjaan, potensi pelaburan. Pertama, kenapa ini adalah penting? Kerana bandar merupakan nadi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pekerjaan. Di mana bandar ini dia juga berperanan sebagai pusat pekerjaan. So di mana penduduk yang bertinggal di sekitar pulau ini dia memerlukan pekerjaan. So di mana bandar ini adalah fungsi untuk menjana pekerjaan ataupun menjana ekonomi pertumbuhan ekonomi tempatan. So dengan itu kita mensasarkan untuk mengukuhkan peranan Bandaraya Jostau sebagai bandar pusat pertumbuhan yang utama dalam konurbasi udara semenanjung Malaysia seperti yang telah dicadang ataupun telah dinyatakan dalam rancangan fizikal nakala keempat. Dan kedua, kita ingin mengadakan 5 produk ekonomi pelancongan baharu yang bertahap antarabangsa. Ketiga, kita ingin mencapai kelajuan jalur lebar kelajuan tinggi sehingga 1 gig iaitu ataupun lebih menjelang tahun 2030, dan kita ingin juga mengekalkan sekurang-kurangnya ataupun sebanyak 10 hingga 13% kawasan sebagai kawasan pertanian untuk tujuan makanan tempatan. Okay, untuk tindakan 1.1 iaitu untuk keutamaan ini dia terdapat sebanyak 12 tindakan. Pertama adalah tindakan pertama ini adalah mengukuhkan peranan Bandaraya Jostau sebagai bandaraya global. Dalam sini terdapat beberapa komponen yang telah dicadangkan di mana kita ingin menggalakkan pembangunan bercampur di sekitar pulau ini, sekitar Bandaraya Jostau, membangunkan semula presin ataupun lot komersial yang terbiar dan memperkenalkan kelas kegunaan tanah bangunan yang menyokong aktiviti digital dan perkongsian, menaik taraf kawasan komersial ataupun perintasian di sekitar Bandaraya Jostau yang kurang aktif melalui program pembangunan semula bandar. Kelima, kita ingin membenarkan nisbah plot yang sebanyak 5 untuk menarikkan lebih banyak pelabuhan ataupun pertumbuhan hub prinsipal itu pejabat wilayah cawangan bekerja seperti bagi sektor kewangan, saham institusi kewangan yang terdapat di kawasan sekitar Bandaraya Jostau, dan seterusnya ingin membangunkan LRT bayar lepas dan seterusnya akhirnya dalam mempertingkatkan kesediaan pembangunan infrastruktur digital untuk menyokong pembangunan. So dengan itu saya akan teruskan secara ringkas untuk tindakan seterusnya, dan tindakan 1.2 adalah fokus pada koridor pembangunan di mana terdapat beberapa kawasan koridor yang telah dikenal pasti untuk tujuan aktiviti ekonomi seperti perniagaan, kewangan, perkhidmatan, pelancongan, perintasian, logistik. So kawasan tersebut dan pertanian juga, dan kawasan tersebut iaitu melibatkan seperti koridor Jostau sehingga Pulau Tikus, koridor Bayang Baru sehingga Bayang Lepas,
koridor Tanjung Bunga sehingga Tanjung Tokong, koridor Batu Tinggi dan sehingga Teluk Pahang, dan seterusnya adalah 2 node iaitu node Air Hitam dengan node Pari Pulau. Tindakan 1.G iaitu kita ingin menfokus kepada ataupun pelaksanaan pembangunan orientasi transit iaitu TOT di sekitar transit pembangunan awam. Di mana ini kita terdapat beberapa kawasan seperti yang telah dicanangkan di sepanjang koridor iaitu ataupun laluan paling lepas, di mana kita terdapat 11 stesen LRT telah dikenepasi untuk ataupun sesuai dibangunkan sebagai kawasan pembangunan berorientasi transit iaitu TOD seperti yang dinyatakan dalam slide ini, iaitu pertama adalah stesen LRT Komta, Makeram, Bandar Seri Pinang, Skycap, East Jerutung, Telait, Resta, Bukit Jambu, Jalan Tengah, dan 2 stesen di laluan transit Air Hitam iaitu stesen Times Bay dan laluan tren Georgetown iaitu stesen Pengkalan Lajan Tun Uda. Dan seterusnya tindakan 1.4 adalah menyediakan pesen yang berbagai mampu biaya bagi golongan usahawan dan profesional di sekitar pulau. Tujuan ini adalah untuk menggalakkan aktiviti keusahawan ataupun merangsangkan aktiviti keusahawan tempatan di sekitar pulau ini. Dengan itu terdapat beberapa cadangan komponen telah dicanangkan, iaitu pertama membangunkan ruang ataupun ruang bekerja dan niaga yang mampu dibeli dan mampu disewa bagi serta berbagai jenis pilihan di kawasan seperti pusat pekerjaan yang sedia ada, iaitu melangkungi kawasan komersial dan perintasi yang sedia ada, kawasan komersial yang baru yang bakal dibina pada masa depan. Ketiga adalah pusat pekerjaan yang berhampiran dengan koridor bangkutan awam dan seterusnya. Okey. Okey, dan seterusnya iaitu kita akan adalah memfokus kepada pembangunan iaitu untuk aktiviti pelancongan sedia ada. Dalam sini seperti yang dimaklumkan, Penang adalah salah satu destinasi pelancongan utama di Malaysia ini dan serantau Asia Tenggara, dan dengan itu kita ingin berhasrat untuk membangunkan ataupun mengukuhkan atau menaik taraf produk pelancongan yang sedia ada seperti yang dalam cadangan ini, iaitu memperluaskan pembangunan aktiviti pelancongan. Kedua adalah menggalakkan untuk meningkatkan tahap perlengkapan fizikal yang produk pelancongan sedia ada. Kedua adalah menaik taraf kemudahan pelancongan. Ketiga, memulihan pusat penjajahan yang lama yang sesuai untuk keperluan masa hadapan. Dan keempat adalah memaju semula kawasan pusat raya, dan kelima adalah menambah baik laluan berjalan kaki dan basikal untuk tujuan aktiviti pelancongan dan sedang meningkatkan laluan dan kesinambungan tempatan. Dan seterusnya kita ingin mempertingkatkan kerjasama yang enak untuk kerajaan ataupun agensi yang berkenaan dengan persatuan berkenaan untuk memajukan, mempromosi aktiviti pelancongan sedia ada. Selain itu, terdapat juga kita ada hasrat untuk membangunkan aktiviti produk ekonomi yang baru di sekitar pulau, iaitu yang terutamanya kita memperluaskan pembangunan aktiviti pelancongan daripada kawasan Georgetown, Bukit Bendera, Batu Tinggi, Teluk Pahang kepada kawasan lain seperti Palik Pulau, Teluk Kumba, Pulau Jereja dan Bayan Baru. Dan kedua adalah kita ingin menggalakkan pembangunan eko-pelancongan dan agro-pelancongan seperti di sekitar Palik Pulau ataupun mana-mana kawasan yang sesuai di sekitar pulau ini. Dan seterusnya kita ingin mempromosikan produk pelancongan yang baru seperti produk pelancongan kesejahteraan iaitu wellness tourism. Kedua adalah produk pelancongan keagamaan dan budaya. Ketiga adalah produk bandar sukan dan rekreasi. Dan akhirnya adalah produk pelancongan di sekitar Pulau Jereja, Pulau Rimau, Pulau Kending dan Pulau Bentong.
Okey, dan tindakan 1.7 adalah menyediakan ruang pembangunan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi inovasi dan kreatif, di mana terutama sini kita adalah berfokus kepada pusat pembangunan aktiviti R&D di sekitar pulau, terutama di kawasan Paya Lepas. Kedua adalah kita ingin mempromosikan Creative Digital District, iaitu CDX Square di Bandaraya Georgetown. Dan terusnya kita juga ingin membangun ataupun mengaktif semula bangunan-bangunan yang terbiar ataupun lot-lot yang kosong untuk menyokonglah aktiviti-aktiviti digital, kreatif dan perkongsian. Manakala untuk tindakan 1.8 adalah kita ingin menggalakkan ataupun pembangunan kluster perlintasan yang sedia ada di sekitar Paya Lepas, iaitu yang berasaskan teknologi tinggi kepada transformasi kepada industri 4.0. So di mana kawasan ini adalah kita ingin menfokus kepada di sekitar kawasan perlintasan Paya Lepas. Dan seterusnya kita fokus kepada 1.9 adalah meningkatkan kesediaan infrastruktur digital untuk menyokong pembangunan ekonomi melalui menjadikan Johor sebagai menjadikan Bandaraya Johor sebagai gigabit city, menjadikan kawasan rancangan tempatan ini sebagai kawasan pintar dengan menggunakan tentian optik yang ke semua komponen bandar pindah. Dan kedua adalah menambah pusat internet di sekitar pulau. Dan seterusnya kita ingin menyediakan ruang keusahawan komuniti untuk memajukan pembangunan keusahawan di sekitar kawasan kejilanan. So you can see during the MCO, this is the thing that very important. So that's why kita nak continue lah usaha ni untuk menggalakkan lebih banyak aktiviti keusahawan di sekitar kawasan kejilanan. Nah seterusnya kita ingin menyokong aktiviti pertanian bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi tempatan, iaitu di mana sekitar aktiviti pertanian di sekitar Paya Pulau kita ingin mengekalkan dan untuk tujuan jaminan makanan tempatan, di mana selain itu aktiviti pertanian padi yang di sekitar Pulau Pinang, di sekitar Paya Pulau kita ingin kekalkanlah untuk tujuan jaminan makanan tempatan juga. So ini petani juga termasuk juga penanaman sayur dengan buah-buahan. Dan seterusnya kita juga memfokus kepada aktiviti peternakan dan perikanan yang seperti tadi. Ini adalah penting. Tindakan ini juga untuk bertujuan untuk meningkatkan jaminan makanan tempatan. Dan seterusnya untuk keutamaan pelancangan tua, iaitu perumahan dan kejilanan. So ini adalah penting seperti yang dinyatakan. Perumahan adalah akses keperluan utama dan kemudahan masyarakat juga merupakan salah satu elemen yang penting untuk menemui keperluan sosial penduduk dalam sebuah kejilanan. Dalam sini kita mensasarkan untuk menyediakan sekurangnya 2,700 unit ataupun perumahan mampu milik menjelang tahun 2030, mengadakan 5 pelantikan kejilanan untuk menambah baik kualiti persekitaran kejilanan tempatan menjelang tahun 2020, dan kita ingin mensasarkan nisbah 2 hektar bagi 1,000 penduduk yang dapat menikmati kawasan lapang dan rekreasi. So dalam ini seperti yang dinyatakan, ia adalah sasaran rancangan tempatan ini untuk menghasilkan ataupun menyediakan sejumlah 20,700 unit ataupun perumahan mampu milik menjelang tahun 2020. Dan ini juga termasuk juga perumahan ataupun penyediaan perumahan kos rendah. Dan seterusnya kita juga menyediakan perumahan yang cukup mengikut keperluan khusus golongan yang memerlukan di lokasi yang sesuai bagi meningkatkan akses kepada perumahan. Dalam sini jenis perumahan bagi pelbagai lapisan masyarakat seperti rumah mampu milik, rumah kedua perumahan awam, ketiga rumah sansik, perumahan pelbagai pendapatan, kelima rumah mikro dan kuartus pekerjaan. Dalam kesemua ini kita juga memfokuskan pembangunan perumahan
yang berhampiran ataupun penyediaan perumahan mampu ini berhampiran di kawasan North Francis seperti yang telah dinyatakan dalam seminggu. Terdapat ni secara amnya terdapat 19 stesen LRT atau stesen LRT yang telah dicatatkan di sepanjang laluan bypass Georgetown bypass. Dan seterusnya tindakan 2.3 iaitu memfokuskan ataupun kita berhasrat untuk mengekalkan kawasan perumahan stabil sebagai zon perumahan tetap sehingga tahun 2000 tahun pelancangan tahun 2030 ataupun lebih. So ini adalah terdapat beberapa kawasan yang telah difokus seperti Chesterton Heights, kawasan dilindungi oleh jalan utama, Poplar, Jalan Puma, Brother James, Cantonment, Jalan Moon. Ini termasuk juga jalan Tunku Atul Lamat, Lepulaya Rose, Rose Avenue, Jalan Park, Jalan Brown dan Jalan TS Ramadan, Jalan Bell, Peak Hill, di Jambu, Taman Sungai Ara dengan Minden Heights. So dalam plan ni seperti yang dinyatakan kawasan yang warna coklat ataupun light melani adalah kawasan perumahan stabil yang kita ingin kekalkan sehingga tahun pelancangan 2030. So seterusnya kita juga berhasrat untuk meningkatkan penduduk dalam Bandaraya Georgetown untuk menjadikan bandar ini lebih bertayahuni. So di mana kawasan perumahan yang sedia ada yang uzur di sekitar pulau ini, di sekitar Bandaraya Georgetown kita ingin membangunkan semula. Dan seterusnya kita juga berhasrat untuk menggalakkan pembangunan bercampur di sekitar pulau ini untuk meningkatkan jumlah penduduk untuk bertapak ataupun tinggal di sekitar Bandaraya Georgetown. Dan seterusnya tindakan 2.5 itu kita ingin mengekalkan kawasan perkampungan tradisi bagi memulihkan persekitaran nilai dan budaya berkampung. So kawasan ini terdapat 24 kawasan seperti yang telah dicatatkan dalam kawasan di sekitar Barat Daya dan Timur Laut. Dan seterusnya kita terdapat juga beberapa kawasan yang hasrat ataupun perkampungan ini di sekitar pulau ini kita ingin meningkatkan kualiti persekitaran kawasan perkampungan sedia ada bagi membentukkan persekitaran yang bertayahuni melalui tindakan 2.6. So dalam sini bangunan yang rumah ataupun kita berhasrat untuk membangun semula, melekatkan kemudahan dan masyarakat di sekitar kampung, menaik talab di jalan perkampungan, meningkatkan sistem pengairan dan perpalitan yang lebih efisien dan melengkapkan landscape yang lebih sesuai di sekitar kawasan untuk meningkatkan keindahan persekitaran kampung. Dan seterusnya kita memfokus kepada pembentukan pelan tindakan kejilanan tersendiri untuk menambah baik kualiti persekitaran kejilanan melalui tindakan 2.7, iaitu dalam sini pelan tindakan ini merupakan salah satu pelancangan yang dilangkah oleh komiti dalam proses untuk meningkatkan kapasiti dan keupayaan tempatan. Dengan itu, dia dapat menyediakan pelan-pelancangan untuk menghasilkan satu kawasan yang lebih kondusif, lengkap, mesra dan mesra upaya untuk menyumbang kepada kualiti atau kehidupan yang berkualiti. Dan kedua adalah mengadakan program-program penguasaan dan penyelenggaraan bangunan perumahan yang bersaudara bagi meningkatkan tahap keselamatan dan berkualiti. Ketiga adalah meningkatkan pelibatan yang proaktif masyarakat dalam proses pelancangan bekerjasama ini. So di mana sini terdapat sini anggota yang utama iaitu penduduk ataupun komiti, dan kedua pihak PKK, dan ketiga adalah Majlis Bandaraya Pulau Pinang. So dalam sini dia adalah bekerjasama untuk dengan penduduk awal atau komiti awal untuk menghasilkan satu pelan tindakan. Dengan itu pihak MPPP boleh melalui tindakan ini untuk to do something to improve the environment. So dalam sini terdapat kawasan yang memerlukan untuk pelan tindakan ini, iaitu kita menyelesaikan di kawasan sekitar kawasan perumahan yang usang ataupun yang lebih daripada 10 tahun, di mana kawasan ini memerlukan penambahbaikan dari segi infrastruktur dan kemudahan masyarakat. Dan seterusnya, kedua adalah kawasan perkampungan dalam bandar, dan ketiga adalah kawasan perkampungan di kawasan desa. Manakala
manakala tindakan 2.8 iaitu kita memfokus kepada menyediakan komuniti masyarakat yang berkualiti untuk memenuhi keperluan penduduk sehingga tahun 2030. So, dalam sini kita berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan oleh pihak IPP dengan pihak pemerintah dalam proses penyediaan ini, di mana kita mendapati kawasan kemudahan masyarakat adalah mencukupi di sekitar pulau ini. Namun begitu, terdapat beberapa kawasan, terutamanya di kawasan Pantai Tostau, dia memerlukan penambahbaikan ataupun menaik taraf lah supaya kawasan kemudahan masyarakat tersebut dapat memenuhi keperluan penduduk. Dan kedua adalah kawasan-kawasan yang perlu diberi perhatian untuk menyediakan kemudahan masyarakat yang lebih mencukupi, seperti di kawasan Balik Pulau, Teluk Kumbar, Payang Lepas, Batu Maut, Payang Balu dan Sungai Arah. Ini adalah disebabkan peningkatan penduduk di kawasan tersebut, dan kedua adalah perubahan corak ataupun profil penduduk, di mana setengah kawasan itu dia mempunyai golongan belia yang lebih banyak dan setengah kawasan itu dia mempunyai golongan warga yang lebih banyak. So, dengan itu kemudahan masyarakat yang untuk kawasan ini perlu mengambil kira lah profil ataupun age group for the surrounding area. Dan tindakan 1.9 adalah 2.9 adalah menambah baik akses kepada kemudahan masyarakat bagi menjamin kesejahteraan sosial komuniti di kawasan yang lebih sesuai, dan untuk supaya penduduk di sekitar tersebut dapat menikmati kemudahan masyarakat tersebut. So, kedua adalah kita ingin mengadakan penyediaan komuniti pelbagai guna dan secara fungsian ruang di sekitar pulau ini, di mana kalau satu bangunan ini dia bukan sahaja untuk satu fungsi saja, dia mempunyai pelbagai jenis fungsi yang telah disediakan seperti Dewan Serbaguna, arena sukan, acara, tadika, pejabat pos, untuk paripoli dan sebagainya. Itu salah satu example ataupun contoh yang boleh dilihat di sekitar pulau ini, iaitu makerspace lah di makerspace seperti yang telah disediakan oleh pihak IPP di kawasan Balik Pulau. Dan untuk tindakan 2.10 iaitu kita ingin menyediakan kemudahan rendahkaban yang berasaskan komuniti di kawasan perumahan bagi menggalakkan amalan rendahkaban di peringkat komuniti. Dan seterusnya tindakan 2.11 iaitu menyediakan kawasan lapan tangan rekreasi mengikut fungsi ataupun mengikut keperluan penduduk bagi meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan tempatan. Dalam sini terdapat beberapa cadangan, seperti pertama iaitu kita ingin membangunkan hutan paya pakau yang di Batu Maut sebagai taman rekreasi taman masyarakat hutan paya pakau. Kedua adalah cadangan membina ataupun mengadakan satu taman masyarakat di Balik Pulau. Ketiga adalah melibatkan taman rekreasi baharu dan berbesaran taman seperti cadangan hutan nipah dan hutan lipu, taman masyarakat Kemulo. Taman kedua adalah cadangan hutan nipah, taman nipah hutan lipu titik Kelawar. So, ini adalah beberapa kawasan yang kita ingin menambah dicanangkan kawasan ataupun kawasan lapan baru yang seperti yang dicadang dalam rancangan tempatan ini. Dan untuk keutamaan pelancongan ketiga iaitu mobiliti tanpa angkutan. So, kenapa ini adalah penting? Sebab ini infrastruktur angkutan dapat memperluaskan accessibility dan also meningkatkan kesinambungan, mengurangkan jejak karbon, dan elemen mobiliti pintar dapat mengurangkan masa perjalanan dan meningkatkan tahap penerusan pengangkutan yang lebih cepat. Dalam sini kita mengadakan membangunkan LRT Payang Lepas sebagai tulang belakang kepada kawasan pertumbuhan pasir dan pengangkutan yang mampat di kawasan bandar. Kedua adalah kita ingin mensasarkan
perkongsian pengangkutan awam dan kenderaan persendirian, iaitu 40% pengangkutan awam dan 60% kenderaan persendirian mencapai tahun 2030. So, sasaran ini adalah selaras kepada seperti yang telah ditetapkan dalam rancangan fizikal negara keempat. So, keutamaan ini mempunyai 8 tindakan. Okey, sebelum tu, berdasarkan pelan induk pengangkutan negeri Pulau Pinang seperti yang telah dicadangkan dalam sini, terdapat beberapa cadangan seperti yang Pen Island Link 1, 2, 3 and 2A, and also the laluan gempa pesisir pantai utara NCPR dan link ketiga. So ini adalah cadangan yang telah dinyatakan ataupun dicadangkan dalam pelan induk pengangkutan negeri Pulau Pinang, dan seterusnya juga melibatkan rangkaian pengangkutan awam, iaitu LRT, rel lepas, monorail Air Hitam, monorail Tanjung Tongkong, tren di sekitar Warisan dan Bandaraya Jostau, dan LRT Jostau Pantua yang menghubungkan Agen Pulau kepada and also to the mainland. So ini adalah cadangan yang seperti yang telah dinyatakan oleh pelan induk pengangkutan awam, pengangkutan negeri Pulau Pinang. So dengan itu rancangan tempatan ini adalah memfokus kepada pembangunan pengangkutan awam dan fokus memberi penegakan untuk mengukuhkan ataupun melengkapkan sistem rangkaian pengangkutan yang lebih cekap, pintar dan rendah karbon melalui tindakan seterusnya lah. Pertama adalah kita ingin menyediakan rangkaian khas untuk pejalan kaki yang berbumbung, yang berkesinambungan, mesra pengguna, selesa, selamat, mampan dan mudah sampai oleh semua untuk semua golongan lapisan masyarakat. Kedua, kita ingin menambah baik kemudahan ataupun infrastruktur untuk mobility mikro, iaitu motorized and non-motorized personal mobility device. Ketiga, iaitu kita ingin menambah baik perkhidmatan bas sedia ada dengan membangunkan jalinan laluan yang baru, dan juga kita ingin meningkatkan ataupun kualiti stesen bas yang sedia ada. Keempat, iaitu menyediakan laluan tambahan bagi perkhidmatan pengangkutan air seperti yang telah dinyatakan dalam slide ini, iaitu terdapat 4 stesen terminal ferry yang baru iaitu Tanjung Bunga, Batu Fringgi, Terupahan, Tampai Lepas, dan seterusnya kita ingin mengadakan 8 jeti taksi air, iaitu seperti jeti Taman Negara di Terupahan, jeti Street Fair di Jalan Seri Tanjung Pinang, ketiga jeti Bengkalan Raja Tunda, Pier, kawasan Persinan Kapaseng, jeti Pulau Jejak, jeti yang berhampiran kepada Batu Mau Transfer Station, dan seterusnya adalah jeti nelayan di Sanggut. Dan manakala untuk tindakan 2.5, iaitu menyediakan tempat menunggu ataupun menaik taraf, tempat menunggu e-hailing ataupun menambah baik sistem aktiviti taksi di sekitar pulau. Keenam adalah kita ingin meningkatkan ataupun menggalakkan penyediaan infrastruktur yang untuk menggalakkan penggunaan kenderaan hijau dan rendah karbon di sekitar pulau. Dan ketujuh adalah menambah baik sistem aktiviti tempat letak kenderaan yang sudah ada dengan menyediakan kemudahan park and ride seperti kawasan yang dalam C, iaitu cadangan stesen Komtar, LRT Pesta, LRT Pejampur, LRT Jalan Tengah di LRT Lapangan Demak Atalan Pasar Pulau Pinang. Seterusnya tindakan 3.8 untuk keutamaan 3, iaitu menambah baik dan membina jalan persimpangan Bahalu untuk menampung keperluan masa hadapan. Dalam sini terdapat beberapa komponen cadangan. Pertama adalah menambah baik menaik taraf
jalan sedia ada bagi menampung keperluan lalu lintas pada masa depan, iaitu melibatkan jalan balik pulau dan jalan sehingga jalan Terubahang. Kedua adalah jalan persekutuan Andam, iaitu dari Tumau ke balik pulau. Kedua adalah kita ingin mencadangkan untuk meningkatkan hubungan East-West, iaitu mengadakan satu cadangan baharu, iaitu cadangan jalan baharu East-West Link, iaitu menghubung balik pulau ke Paya Telukung. Dan seterusnya kita ingin mencadangkan untuk menambah baik sistem pengurusan trafik di sekitar kawasan Bandaraya Jostau, McCallum, Sungai Libong, Bukit Jambu dengan Jalan Tengah. Manakala untuk keutamaan pelancongan 4 iaitu melibatkan alam sekitar dan perkhidmatan ekosistem. Ekosistem sebab keutamaan ini adalah penting sebab perlindungan dan pengekalan hutan, simpanan, simpan kekal dan perhutanan. Kedua, ia dapat mengawal pembangunan di kawasan tanah tinggi. Ketiga adalah dapat meningkatkan pengurusan ekosistem marin dan habitat pesisir pantai. Keempat adalah dapat meningkatkan pemantauan sumber pencemaran dan kualiti alam sekitar. So, dalam sini kita mensasarkan untuk mengekalkan sekurangnya 35% sehingga 40% kawasan daripada keseluruhan pulau ini sebagai kawasan hijau ataupun kawasan hutan. Mengekalkan pengiktirafan UNESCO Biosphere Reserve di Bukit Bendera sehingga tahun 2030 ataupun selepasnya. Kenapa kita cakap menjelang tahun 2030? Sebab ini adalah mengikut tahun pelancangan tempatan inilah, iaitu 2030. Dan seterusnya ketiga iaitu meningkatkan kualiti air sungai sekurang-kurangnya 2P pada indeks kualiti air 81. Dan keempat adalah mencapai kualiti air marine sekurang-kurangnya pada indeks kualiti air marine iaitu 75 ke atas. Keutamaan ini mempunyai 9 tindakan. Pertama iaitu memelihara dan memelihara kawasan sensitif alam sekitar untuk melindungi lantaian dan jaringan ekosistem pulau. Dalam sini terdapat beberapa kategori komponen seperti yang dinyatakan dalam rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang. Pertama adalah what we call the short form KSAS, iaitu kawasan sensitif alam sekitar berisiko bencana. Kedua adalah kawasan sensitif alam sekitar penilaian warisan. Ketiga adalah kawasan sensitif alam sekitar sokongan hidup. Kedua, untuk tindakan 4.2 iaitu kita menghubungkan tanah laut melalui pencacalan koridor hijau dan biru, iaitu terdapat beberapa komponen seperti menggabungkan konsep mountain to the sea dan pencacalan koridor melalui pencacalan koridor hijau dan biru. Kedua adalah terdapat 4 kluster hutan yang kita ingin dihimpun ataupun untuk mengoptimiskan pencapaian koridor tersebut melalui kluster 1 Central Penang. Kedua, kluster Pulau Gajah. Ketiga, kluster Batu Mau dan Terboya. Dan keempat adalah kluster keempat iaitu Paya Laut Balik Pulau. Dan seterusnya, keempat kluster ini dia akan disokong oleh koridor hijau dan biru yang utama seperti koridor utama satu. Maaf untuk koridor utama satu iaitu Sungai Pinang, koridor utama kedua iaitu Sungai Ara, koridor utama tiga iaitu Sungai Burong, koridor keempat iaitu Sungai Pinang Tu. Untuk manakala untuk meningkatkan keutamaan ekosistem marin melalui intervensi pemulihan dan pemulihan melalui tindakan 3.3 iaitu terdapat beberapa kawasan kita dikenal pastilah untuk tujuan pelindungan ekosistem marin seperti yang kawasan A and B yang berhampiran di Jabatan Pulau Pinang dan kawasan seterusnya kawasan lagi yang berhampiran di sekitar Pulau Ketih. So ini adalah kawasan terumbu karang
dan tataran rumput laut yang perlu dilindungi dan dikekalkan. Dan manakala tindakan 4.4 iaitu memfokus kepada mengekalkan dan memelihara kawasan reserve biosfer di bahagian barat laut, iaitu di sekitar Bukit Bendera dan sehingga Teluk Bahang. So kawasan ini perlu dikekalkan sebab status UNESCO ni, biosfer ni, dia dikeluarkan, lalu dia bukan sahaja dia akan, doesn't mean that it will be remain forever. So kita perlu kekalkan kawasan ni dan melindungi kawasan ni supaya status UNESCO biosfer ni dapat dikekalkan selama-lamanya. Dan untuk tindakan 4.5 iaitu mengekalkan, meningkatkan fungsi dan serta memperluaskan serakan kawasan landscape. Dalam sini, one of the key element kita mencadangkan untuk mengadakan more park in the island, and also kita mengadakan mengenai talaf atau mengenai kawasan landscape secara bersata. Dan kedua, tindakan 4.6 iaitu memberi penekanan kepada inisiatif membagikan biodiversity di sekitar kawasan bandar. Dengan itu kita ingin memperluaskan fungsi dan hubungan sumbangan kawasan hijau di kawasan perbandaran melalui fungsi estetik dan kawalan iklim, iaitu climate regulation. Kedua adalah mengutamakan wujudkan habitat dan tempat perlindungan untuk malaria, invertebrate dan also lama-lama. Dan tindakan 4.7 iaitu kita memfokus kepada pengurusan dan penyediaan konflik antara manusia dan hidupan dia untuk tujuan keselamatan kesejahteraan awam. So kawasan ini iaitu melibatkan aktiviti konflik manusia dan hidupan dia seperti babi hutan dan kes monyet ataupun kerah. So kawasan ini perlu diberi perhatian untuk mengurangkan konflik di antara manusia dan penduduk. So antara kawasan ni seperti yang dinyatakan dalam sini, iaitu kawasan inilah kawasan yang bulat pink tu, iaitu purple tu adalah kawasan yang di-identify sebagai kawasan konflik antara manusia dan hidupan liar. Dan seterusnya memfokus kepada pemantauan ataupun pengurusan kawasan berisiko tinggi pencemaran untuk mengurangi pencemaran. So, kawasan ini terdapat beberapa kawasan seperti yang dikatakan dalam plan ni. So kawasan blok tu iaitu kita dikenal sebagai kawasan pemantauan pelepasan sampah dan kualiti air. Ini adalah penting sekiranya kita mempunyai sungai yang kotor dan secara langsung kawasan meri kita akan kotor sebab sampah-sampah yang di sungai itu akan dihanyut ke laut. So kawasan ini adalah penting untuk kita mengadakan pemantauan supaya pelepasan air sungai ke laut itu dapat dipantau. Dan akhirnya 4.9 iaitu melibatkan masyarakat dan kerja-kerja pengurusan dalam sekitar untuk meningkatkan kesedaran masyarakat. So saya akan teruskan kepada keutamaan pelancongan 5, iaitu berfokus kepada risiko bencana. So tindakan ini penting sebab ia dapat meningkatkan kesediaan pulau ini terhadap bencana dan perubahan iklim masa hadapan. So dalam sini terdapat beberapa sasaran kita telah diadakan, iaitu menyelesaikan masalah banjir melalui kaedah lembaga sungai yang baik. Kedua adalah memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kenaikan aras laut dan tsunami. Ketiga, mengatasi akisan pantai. Keempat, menggunakan kejadian tanah runtuh. Kelima adalah melakukan persediaan awam menghadapi kekurangan bekalan air mentah. So keutamaan ini mempunyai tujuh tindakan seperti pertamanya adalah kita ingin mengurangkan risiko tanah runtuh melalui pengawalan aktiviti pembangunan di kawasan pencerunan. Kedua adalah mengurangkan impak kenaikan laut dan tsunami melalui kawalan pembangunan pesisir pantai. Ketiga adalah mengadakan strategi pengurusan lembaga sungai yang bersebadu bagi meningkatkan ataupun mengurangkan impak bencana banjir, termasuklah banjir kilat.
Okey. Keempat adalah melaksanakan intervensi fizikal di kawasan pesisir pantai bagi mengulangkan atau mencegahkan risiko kisah pantai. Kelima adalah memastikan kawasan impak risiko krisis air dilengkapkan dengan kemudahan sokongan kesemasa kawasan ini, termasuk juga kawasan perumahan sedia ada, iaitu termasuk juga perumahan serta ataupun the high-rise building, high-rise residential building, and also the commercial area and also the industrial area. Dan seterusnya iaitu memperkatakan kawalan pembangunan di persekitaran kawasan lapangan terbang, yang ini itu menggawal ketinggian bangunan yang perlu dikuasakan supaya gangguan aktiviti penerbangan tidak diganggu. Kedua adalah perindustrian yang melepaskan asal itu perlu dikawal. Ketiga, aktiviti pembakaran terbuka perlu dikawal. Dan seterusnya adalah penduduk sekitar perlu ditetapkan dengan SOP kesembasan. Dan akhirnya adalah 5.7 iaitu mengurangkan risiko kebakaran pada bangunan warisan. Ini adalah seperti yang dicadangkan oleh pihak DDWSI, di mana kebanyakan kawasan bangunan warisan ini dimusnah akibat kebakaran. So dengan itu hasrat MBP rancangan tempatan ini jugalah untuk mengurangkan risiko kebakaran pada bangunan warisan, supaya bangunan warisan itu dapat dikekalkan dengan elok. Dan seterusnya, keutamaan perancangan 6 iaitu warisan tak identiti bandar. Ini yang penting sebab identiti bandar yang unik bertaraf dunia supaya ia dapat dikekalkan. As we know, Penang is very unique dari segi the image and also the skyline and also the identity of the identity of the Georgetown and the island. So dengan itu kita terdapat dua sasaran, iaitu melihat dan memelihara semua bangunan warisan dalam kawasan ini dapat dikekalkan. Kedua adalah pemilihan koridor visual sekitar pulau bagi membinakan identiti bandar yang unik dan menjadikan panduan untuk orientasi perjalanan. Tindakan ini mempunyai keutamaan ini mempunyai 6 tindakan. Pertamanya iaitu mengawalkan aktiviti pembangunan halu di sekitar lingkungan zon warisan agar rupa warisan itu dapat dikekalkan dan diselaraskan. Kedua, iaitu memelihara dan mengembangkan bangunan dan kawasan warisan di kawasan luar daripada tapak UNESCO, seperti di sekitar Jalan Puma, Batu Fringki, Jalan Puma, Pulau Tikus, Tanjung Bunga, Bukit Bendera, dan also di sekitar balik pulau dan lain-lain kawasan seperti yang dinyatakan dalam plan ini. Dan seterusnya, tindakan 6.3 iaitu mengukuhkan corak organisasi dan struktur bandar agar imej bandar unik yang dapat dikekalkan. Dalam sini kita memfokuskan untuk elemen bandar seperti elemen yang melangkui zon warisan, mercu tanda dan nur bandar, laluan, transit dan seni perjalanan dapat dikekalkan dengan unik. Agar unik bandar itu dapat dikekalkan. Keempat adalah tindakan 6.4 iaitu mengukuhkan komponen mereka penduduk bandar yang lebih harmoni. So dengan itu terhasrat tindakan ini iaitu supaya semua mereka penduduk bandar urban design dapat diseragam dengan lebih unik, dengan sistematik. Dan kelima iaitu memelihara pandangan parametrik dengan mengukuhkan koridor visual dan memelihara identiti bandar yang lebih unik. Dalam sini terdapat empat koridor visual seperti yang dinyatakan, iaitu pertama koridor visual pesisir air, kedua iaitu koridor visual mercu tanda, ketiga iaitu koridor visual bukit dan koridor penerbangan. Dan akhirnya untuk tindakan 6.6 iaitu kita fokus kepada meningkatkan penyelenggaraan dan pemantauan untuk memelihara pokok matang dan warisan di sekitar Bandaraya Georgetown dan pulau ini. So dalam sini terdapat beberapa kawasan laluan, iaitu laluan pokok warisan seperti yang dicadangkan, iaitu Jalan Residence,
Nekrista, Jalan Tunku Atul Aman, komplit dan utama. Akhirnya untuk keutamaan perancangan 7 iaitu infrastruktur dan utility. Ini adalah penting sebab ia merupakan satu kemudahan asas untuk membentukkan ataupun menghidupkan sesebuah bandar. Kedua adalah meningkatkan tahap kecekapan penggunaan tenaga, mengurangi penghasilan karbon, mewujudkan persekitaran bandar yang lebih bersih. So dalam ini terdapat 3 sasaran, iaitu pertama kita bersasarkan 50% kita semula menjelang tahun 2030. Kedua adalah meningkatkan kapasiti air selaras dengan pembangunan negeri iaitu dengan 30% diesel. Ketiga iaitu mengurangkan non-revenue water kepada 16.5% iaitu selaras kepada sasaran rancangan struktur negeri Pulau Pinang. Pertama ini lima tingkatan. Pertama iaitu meningkatkan kecekapan pengurusan air dengan penggunaan air dengan pengurusan air yang lebih cepat dan berpadu melalui pertama mengukuhkan pelaksanaan penggunaan air the water reuse untuk menggitarkan semula air. Kedua, menolakai sumber air alternatif untuk tujuan keselamatan. Ketiga iaitu menahan talaf loji lawatan keluaran tanggungan untuk rumah pam. So keempat, melaksanakan program pengolahan air tidak berhasil bagi mengadakan mengulangkan kadar air tidak berhasil iaitu non-revenue water. Dan akhirnya kelima iaitu memasangkan alat penjimatan iaitu water saving device di kawasan bangunan sedia ada untuk bangunan baru. Untuk bangunan baru. Untuk tindakan 7.2 iaitu kita memfokus kepada meningkatkan penggunaan tenaga bersih, efisien dan rendah karbon. Dengan itu kita terdapat beberapa komponen. Pertama iaitu kita menggalakkan penggunaan sumber tenaga yang boleh dibaharui sebagai sumber tenaga alternatif. Kedua, kita ingin mempromosikan konsep zero energy building seperti yang dicadangkan oleh Seda Malaysia. Seda Malaysia. Ketiga iaitu menggalakkan penggunaan lampu jalan pintar untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik dan selamat untuk alam sekitar. Dan tindakan 7.3 iaitu kita memfokus kepada pengurusan sistem pekerja. Dengan itu kita terdapat beberapa komponen cadangan. Pertama iaitu memfokuskan tasa penghasilan sistem pekerja di punca dan kita semula bagi mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kedua, menaik taraf stesen pemindahan sistem pekerja bagi mau untuk menggalakkan aktiviti sekular. Ketiga iaitu menyediakan ataupun menggalakkan pembangunan atau penyediaan sistem primitive waste bagi meningkatkan pengurusan sistem pekerja tempatan, so terutamanya di kawasan perumahan dengan komersial baharu. Dan keempat iaitu kita ingin menggalakkan pemakaian teknologi pindah dalam pengurusan dan pemantauan sistem pekerja melalui beberapa ataupun teknologi yang sesuai ataupun yang bakal diadakan pada masa depan. Dan tindakan 7.4 iaitu kita memfokus kepada meningkatkan kualiti infrastruktur dalam sistem peruntungan bagi mencerminkan air sisa yang lebih terawat dan lebih selamat dan bersih. Dan tindakan akhirnya kita memfokus kepada menyediakan reserve utility bagi pengurusan penjagaan dan yang lebih efisien. Okay. So akhirnya dalam bagi section yang terakhir iaitu kawalan pembangunan dan pembangunan parsial. Dalam sini terdapat beberapa komponen. So, seperti yang pertama iaitu zon gunakan tanah 2030. So ini adalah cadangan rancangan tempatan ini di mana ia meliputi
di mana kawasan tersebut dia akan dicanangkan untuk pembangunan seperti perniagaan, perubahan, pembangunan bercampur institusi, kebutuhan masyarakat, infrastruktur, pengangkutan, kawasan lapangan migrasi, dan bukit dengan kawasan kawasan yang not under kawasan PPP at the moment. So kawasan ini yang meliputi seperti yang telah dicadangkanlah dalam rancangan zon guna tanah dalam kawasan pelancongan tempatan ini. So kalau tersebut, pihak BPP telah menyediakan beberapa platform untuk pihak awam untuk menyemak kawasan tersebut. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebalang komen ataupun pandangan terhadap zon guna tanah yang telah dicadangkan atas lot yang anda ataupun pemilik tanah, so pihak tuan-tuan boleh membeli komen ataupun menghantar pandangan anda melalui so melalui platform yang disediakan oleh MPPP supaya pandangan anda dapat direkod lah. So selain itu, zon guna tanah ini bukan sahaja untuk menyediakan mana-mana kawasan untuk pembangunan, tetapi juga mana-mana kawasan yang kita harus dikekalkan, iaitu kawasan hutan, pertanian dan padang air. So ini adalah penting untuk ekosistem ataupun pemeliharaan kawasan hutan di sekitar pulau. Dan seterusnya iaitu melibatkan kawasan iaitu kawalan kepadatan. So, dalam sini terdapat 5 kategori seperti yang telah dicanangkan ataupun dinyatakan dalam skrin ini. Pertama iaitu awan. So melalui kawasan perniagaan kediaman awan iaitu melibatkan kawasan perkampungan. So kepadatan yang dicanangkan kawasan ini iaitu 1 per unit ataupun per plot untuk tanah bukan first grade, dan 6 unit per plot bagi kawasan first grade. Manakala untuk kawasan R2 iaitu perumahan tetap seperti yang dinyatakan dalam tindakan ataupun dalam keutamaan kedua, kawasan ini adalah tidak dikenakan untuk kawalan kepadatan sebab kawasan sedia ada itu akan dikekalkan sehingga tahun 2030, di mananya sekiranya kawasan tersebut yang mempunyai 2 tingkat dan dia akan dikekalkan 2 tingkat sehingga tahun pelancongan 2030. Manakala untuk kediaman R3 iaitu kepada perumahan kepadatan rendah di mana 6 unit per hektar adalah dibenarkan dan dia tidak boleh melebihi daripada 15. Manakala untuk R4 iaitu perumahan kepadatan sederhana dibenarkan adalah 15 unit per hektar dan maksimumnya adalah 30 unit per hektar. Dan R5 iaitu perumahan kepadatan tinggi iaitu dibenarkan 30 unit per hektar dan dia tidak boleh melebihi 70 unit per hektar. So untuk zon perumahan R4 dan R5 ia boleh ditingkatkan sehingga dia ketinggian tersebut ataupun kepadatan tersebut dia boleh ditingkatkan kepada 128 unit per hektar melalui pemakaian kais panduan ataupun peningkatan ketepatan nisbah plot 1 unit per hektar ataupun 2.8. So ini adalah kais panduan sedia ada, namun keputusan tersebut adalah tertakluk kepada pematuhan syarat ataupun keputusan daripada pihak DUP. Akhirnya, seterusnya adalah kawalan nisbah blok. So di tanah sini dia terdapat beberapa kawasan yang telah dicanangkan untuk kawasan nisbah blok tersebut, iaitu pertama adalah N1 iaitu kawasan untuk kawasan guna tanah perniagaan pusat padanraya iaitu diperangkat adalah 2.5, maksimal adalah 5. Untuk N2 perniagaan utama iaitu diperangkat adalah 2.5, maksimal adalah 4. Untuk perniagaan tempatan adalah diperangkat adalah 1 dan maksimum yang boleh diperangkat adalah 2.5. Manakala untuk perniagaan pelancongan diperangkat adalah 1, maksimum yang boleh diperangkat adalah 3, dan untuk pembangunan bercampur
dibenarkan adalah 2.5 dan maksimum yang boleh timbangkan adalah 5, dan untuk bagi aktiviti industri khas dengan intensitas adalah dibenarkan 1 dan maksimum boleh ditimbangkan adalah untuk 2. So dalam kesemua ini, sekiranya kawasan lot anda tersebut terletak dalam kawasan pelancongan transisi iaitu 400 meter daripada stesen LRT yang telah dicanangkan, di mana kawasan ini akan dapat award lah ataupun dibonus 0.5 because spot yang telah dicanangkan. So dengan tersebut, melalui platform yang disediakan oleh pihak DUP, tuan-tuan dan puan-puan ataupun pemilik tanah boleh disemakkan untuk pihak melalui platform yang disediakan oleh DUP untuk menyemak kawasan lot itu tersebut dari segi zon guna tanah yang dicanangkan. Kedua, kawalan kepadatan yang dicanangkan dengan kawalan isbabot yang dicanangkan. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebalang pandangan, komen seperti yang dikatakan, so anda boleh menggunakan sebalang platformnya yang disediakan oleh DUP untuk mengemukakan pandangan tersebut, mendengar pandangan anda kepada pihak DUP. Nah, seterusnya, last sekali adalah parameter kawalan pembangunan. Dalam sini kita akan memfokus kepada 4 kawalan komponen utama. Pertama, kawalan sensitif alam sekitar. Kedua adalah kawasan risiko yang meliputi kawasan risiko banjir, kawasan kontur 70 meter ke atas, taman pembangunan kuali, tempat pengupasan sampah. Ketiga adalah sentuh makanan, termasuklah aktiviti tanam padi di balik pulau. Dan keempat adalah kawalan ketinggian, iaitu kawalan ketinggian letak belakang bukit. Kedua adalah kawalan ketinggian zon penerbangan pangan antarabangsa. Ketiga adalah kawalan ketinggian kontur mercu tanda setempat. Akhirnya adalah kawalan ketinggian kawasan di sekitar Jalan Yok. So, dengan itu saya habiskan saya punya pembentangan. So saya hand over back to Ibu Setia. Terima kasih.